Hai, kembali dengan saya Shine Cikgu Yana. Baiklah, apa khabar semua? Sihat ke tu? Macam mana keadaan awak di rumah? Saya harap semua anak murid saya dalam keadaan sihat dan juga sejahtera ya. Baiklah, sebelum saya mulakan, saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera kepada semua anak-anak murid saya. Okey, kalau macam yang sebelum ni, kita dah cover untuk dalam jadual berkala unsur kumpulan berapa? Kumpulan 17. Kan? Ingat ataupun tidak? Saya harap awak masih ingat lagi lah apa yang kita dah belajar sepanjang dalam kumpulan 17. Dan kali ini, kita akan masuk pula unsur-unsur di dalam jadual berkala. Tapi kita akan fokuskan bahagian kala 3. Unsur-unsur yang terdapat di dalam kala 3 adalah seperti ini. Seperti sebelum ni memang kita akan sentuh mengenai perubahan sifat fizik dan juga perubahan sifat kimia. Jadi, kita akan sentuh dulu perubahan sifat fizik. Apakah perubahan sifat fizik yang akan terjadi apabila awak merentasi kala? Merentasi kala tu macam mana? Kita lihat daripada unsur kiri sehingga ke unsur kanan. Faham? Apakah yang akan terjadi? Perkara yang akan terjadi adalah jejari atom akan berkurang. Jejari atom akan berkurang. Hal ini kerana apa? Apabila awak merentasi kala, okey, yang akan terjadi adalah nombor proton awak akan meningkat. Bila awak merentasi kala, nombor proton awak akan meningkat. Apabila nombor proton meningkat, cas positif yang terdapat di dalam nukleus juga akan meningkat. Dan dalam masa yang sama, keelektronegatifan juga akan bertambah. Tapi apakah itu keelektronegatifan? Macam pernah dengar, macam tak pernah dengar kan? Macam tahu, macam tak tahu. Okey, macam ni. Keelektronegatifan itu adalah kekuatan nukleus untuk menarik elektron yang berada pada petala yang terakhir. Itu yang dimaksudkan oleh keelektronegatifan. Jadi saya ulang balik. Apabila awak merentasi kala, iaitu daripada kiri ke kanan, nombor proton awak bertambah, cas positif awak juga bertambah dan juga keelektronegatifan awak bertambah. Bila keelektronegatifan bertambah, maksudnya kekuatan nukleus untuk menarik elektron yang pada petala yang terakhir sangat kuat. Okey. Bila sangat kuat itu membawa maksud ia sangat susah nak lepaskan elektron yang ada. Sebab itu jejari atom awak berkurang. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan saiz jejari atom awak semakin berkurang apabila merentasi kala. Faham ya semua? Okey, kalau faham, very good. Baiklah, perubahan sifat fizik yang seterusnya yang kita akan lihat adalah kita nak tentukan sama ada dia merupakan dalam kumpulan logam, bukan logam ataupun separuh logam. Macam mana kita nak tahu ya? It's okay kids. Saya dah keluarkan siap-siap untuk awak. Seperti awak lihat kat belakang ni, saya dah keluarkan unsur-unsur yang terdapat di dalam kala 3. Kita bermula daripada natrium dan diakhiri sehingga argon. Okey, dan saya dah keluarkan siap-siap susunan elektron awak. Okey. Kalau yang awak boleh lihat, susunan elektron kita untuk natrium adalah 281. Apakah yang dimaksudkan dengan 281? Ini menunjukkan petala awak. So, kita ada satu petala, dua petala dan juga petala yang
ketiga. Sebab itu dia duduk di dalam kala 3. Dan nombor 1 belakang ini menunjukkan apa semua? Yes, menunjukkan dia berada di dalam kumpulan mana. Kalau awak lihat kat sini, 1. Itu bermaksud dia berada di dalam kumpulan 1. Pandai. Okey, tak apa. Kita ke seterusnya. Seandainya saya ingin menjadikan unsur saya itu oktet. Semua, apakah itu oktet? Masih ingat lagi ataupun tidak? Baiklah, saya revisekan balik. Oktet itu adalah kita ingin jadikan elektron di dalam petala yang terakhir lengkap. Berapakah jumlah elektron bagi sesuatu petala itu lengkap? Adalah 8. Faham tak? Oktet itu adalah petala terakhir yang lengkap. Dan lengkap itu mempunyai 8 elektron. Faham Dan kita lihat kat sini, saya ada natrium. Saya ingin jadikan unsur natrium saya itu oktet. Macam mana? Jadi saya dah buang 1 elektron ini bagi mencapai oktet saya. Okey. Bila awak lihat berapakah nilai elektron yang saya buang untuk mencapai oktet adalah 1. Bagaimana pula dengan saya punya magnesium? Kalau saya nak jadikan dia 28, saya kena buang 2 ataupun saya kena terima lagi. Saya kena buang 2 lah, lagi senang, betul tak? Kita lepaskan 2 saya, baru saya boleh mencapai saya punya oktet, iaitu 28. Sama juga dengan aluminium, saya buang 3. Okey, dengan sini kalau kita buang elektron, okey, bila kita buang elektron untuk mencapai oktet, itu dinamakan sebagai logam. Faham Bila kita buang elektron bagi mencapai oktet, itu dinamakan sebagai logam. Bagaimana pula dengan silikon? Kalau awak lihat di sini, saya padam kejap Kalau awak lihat di sini, nilai silikon adalah 284. Dia 4. Kalau saya nak mencapai oktet saya kena buang ke? Ke saya kena terima? Sekarang ni unsur awak ada 4. Kalau 4 itu awak kena share lah. Barulah kita sama-sama berkongsi kan. Kita share elektron bagi mencapai oktet. Kalau bila awak share, awak punya susunan elektron dia jadi 288. Kenapa 8? Sebab awak kongsi 4. Bila sesuatu elektron itu kita berkongsi, ia dinamakan sebagai separa logam. Faham? Bagaimana pula kita kan? Bagaimana pula dengan P? Okey, kalau P kita lihat sini 285. Kita ada elektron, kalau nak jadikan dia oktet, kita nak kena terima elektron awak terakhir 5 kan? Awak nak terima lagi 3 untuk jadikan dia 8, ataupun awak nak kena buang 5 tu. Lagi senang awak terima kan? So awak akan terima 3 elektron untuk menjadikan dia 288. Okey? Nampak tak 8? 8. Awak terima 3 kan? Kalau dalam S, S tu apa? Sulfur kan? Kalau dalam S, awak terima 2 untuk jadikan dia 288. Okey? Awak terima 2 elektron untuk jadikan dia 288. Dan juga klorin, awak terima 1 elektron untuk menjadikan dia oktet. Jadi semua, bila awak terima elektron, susah nafas saya. Bila awak terima elektron, ia dinamakan sebagai bukan logam. Faham ya semua? Kalau dia terima elektron, ia dinamakan sebagai bukan logam. Bagaimana pula dengan argon semua? Argon kalau awak lihat, dia cukup 288. Dia ada ke nak kena buang? Ada ke dia nak kena share? Ada ke dia nak kena terima elektron? Tidak kan? Sebab dia dah cukup kan? So bila dia cukup, ia dinamakan gas adi. Faham ya? Gas apa semua? Gas adi. Jadi sebab itulah unsur bagi natrium, magnesium dan aluminium adalah logam. Silikon adalah separa logam. Fosforus, sulfur dan juga klorin adalah bukan logam. Dan argon dikenali sebagai gas adi. Faham? Baiklah, kalau yang macam tadi kita dah pun belajar macam mana nak tahu unsur itu sama ada logam, bukan logam ataupun separa logam. Betul? Jadi kali ini kita akan lihat
perubahan sifat kimia oksida yang akan terjadi apabila awak merentasi kala. Okey? Okey, baiklah. Macam ini. Kalau kita lihat unsur dalam kumpulan 1 dan kumpulan 2 akan membentuk oksida logam yang bersifat base. Seandainya kedua-dua larutan ini kita larutkan di dalam air, dia akan menghasilkan suatu larutan berakali. Selain daripada itu, oksida logam yang bersifat base ini juga apabila kita bertindak balas dengan asid akan menghasilkan garam dan juga air. Macam mana pula dengan aluminium? Kalau aluminium juga akan membentuk oksida logam yang kita kenali sebagai oksida amphoteric. Oksida amphoteric itu macam mana? Oksida amphoteric itu maksudnya dia berkeupayaan untuk menjadi kedua-duanya asid dan juga base. Jadi, oksida amphoteric ini akan bertindak balas dengan asid dan juga base bagi membentuk garam dan juga air. Kita dah selesai pun mengenai oksida base, oksida amphoteric, dan sekarang ni kita akan masuk mengenai oksida asid. Baiklah, untuk oksida asid dia terletak dalam kumpulan unsur-unsur di dalam kumpulan 14 sehingga 17, iaitu kita start dengan silikon sehingga klorin. Okey, apakah dimasukkan dengan oksida asid? Oksida asid merupakan oksida logam yang bersifat asid ya, semua faham ya? Jadi, apabila oksida asid ini seperti yang saya nyatakan di sini bertindak balas dengan alkali, apa yang akan terjadi? Apabila oksida asid bertindak balas dengan alkali, dia akan menghasilkan garam dan juga air. Faham ya? Okey semua, itu sahaja nampaknya pembelajaran kita untuk hari ini. Saya harap awak semua faham. Kalau awak tak faham, you can ask me back. I will answer your question. Jangan biarkan fikiran anda membelenggu misteri. Okey semua, sekian sahaja daripada saya. Shine Cikgu Liana. Jumpa lagi.